الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan taibah lagi barakah. Jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in wa atba' tabi'in, al-mutaqaddimin ila al-mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Berbahagia pengurusi Imam Bilal, ahli jawatan kuasa surah An-Nur, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Ilmu Tasawuf, pada bab yang mana iaitulah hijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata, oleh kerana itu daripada keseluruhan apa yang disebut di dalam hikmah sebelum ini, apa yang kita sebut, kita baca sebelum tajuk pada malam ini, di antaranya adalah berkenaan dengan banyaklah kita dah sentuh tajuk, iaitulah ujian, kemudian cahaya, kemudian memuliakan, siapa yang memuliakan kamu, kemudian masa, sebaik-baik masa, sebaik-baik waktu, khaira awqatika. Jadi itu sebelum disebut, sebelum bab yang disentuh pada malam ini, iaitulah keseluruhan yang disebut sebelum ini, dapat diketahui bahawa dia kata, yang pertama, dunia ini penuh dengan kekurangan. Ya, dunia, alam ini, makhluk penuh dengan kekurangan dan akan hilang dan binasa. Dia akan hilang dan akan binasa. Yang kata dunia, dia akan hilang, satu hari pasti akan binasa. Satu hari, satu hari pasti akan habis. Kerana apa? Kerana kiamat. Kiamat ni habis. Nama kiamat ni habis, tuan. As-sa'ah. Lepas tu nama dia selain pada qiyamah. Qiyam, dibangkitkan. Bangkit bukan di sini dah. Nama dia padang mahsyar. Nama dia Ardul Mahsyar. Tanah juga pijak, tapi bukan tanah dunia, padang mahsyar.
Pasal apa kita pijak tanah ni? Pasal kita ni dijadikan daripada tanah. Itu di antaranya kata ulama, kenapa Allah Ta'ala bangkitkan kita daripada tanah, kembali ke tanah, kerana ia dijadikan daripada tanah. Jadi bangkitlah, nama dia tanah ardu. Ardu ni bukan bumi sahaja, bukan bumi dunia. Jadi dia panggil ardul mahsyar pun bumi juga, bumi yang nama dia tanah. Tanah waktu ketika mana hari kiamat nanti akan binasa. Pasal itu kurang, kerana benda yang binasa ni benda yang kurang. Ya, benda yang akan rosak tu, benda itu dikira benda yang tidak sempurna. Kalau kita beli barang, satu masa dia akan rosak. Kerana barang tu dia ada nilai susut dia. Dia akan ada nilai susut dia. Susut nilai dia akan susut. Dia tak bertambah, dia berkurang. Kan? Tanah ke, emas ke, walaupun aset contohnya, tapi masa nanti dia akan rosak. Dia akan hancur. Hancur sehancur-hancurnya dalam ilmu agama ni, dalam tasawuf ni, iaitulah kiamat lah. Yang dimaksudkan hancur tu, binasa. Pasal itu sifat kepada makhluk hadisah. Hadisah ni berubah-ubah. Dia akan berubah kembali kepada apa? Asal dia. Asal dia ni tidak ada, makdum. Kita ni, wujudnya kita ni adalah wujud yang tidak wujud, dia panggil. Wujud yang tidak hakiki. Wujud bila mawujud. Tu. Allah Ta'ala wujud biwujudi. Wujud hakiki Allah Ta'ala. Kita wujud kita ni tidak kekal, tidak hakiki. Yang kata hakiki ni tidak daripada azali. Asalnya tak ada, kemudian ada. Kemudian tak ada balik. Itu kita. Dia dapat sekejap dia. Anugerah nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Contohnya jawatan, kerja. Dulu kerja lah pencen dah. Sebelum kerja, tak ada kerja. Lepas kerja, kemudian tak ada balik kerja. Tak ada kerja lah. Pencen dia panggil. Tak ada kerja nak buat. Mundar, mandir tanpa jawatan. Mantan. Jadi bila mantan ni dia kacau orang. Dia kacau sana, kacau sini. Dia tak duduk diam. Jenis busy body. Tu dia mantan ni. Mantan ni apa? Bekas. Bekas. Yang kata bekas tu begitulah. Yang kedua, makhluk tidak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri pasal dia ni makhluk. Nama pun makhluk dah. Boleh faham tak? Makhluk ni diciptakan. Dicipta. Makna dia yang berdirikan kita tu adalah pencipta. Yang kata nama, yang nak kata dicipta tu adalah dibuat, direka, diberi. Semua kita ni adalah sifat dia maf'ul. Maf'ulun bih, dibuat. Ngaji bahasa Arab dia ada fa'il, dia ada maf'ul, dia ada fa'il. Ngaji bahasa Arab kan. Pembuat, kemudian buat sifat tu, perbuatan tu, kemudian yang dibuat. Alat nak buat, alat nak reka, apa dia? Kalau kita ni alat dia apa? Tanah. Nak reka manusia ni, Allah Ta'ala cipta sendiri dengan tanah. Kemudian kita pula daripada air mani. Asal kita ni asal daripada tanah. Dia diciptakan, kita dibentuk daripada air mani. Ma'in mahin, air yang hina. Air hina boh. Kan? Hina kita ni. Tak lagi duk rasa mulia. Duduk rasa baik. Duduk rasa bagus. Padahal kita ni air yang hina saja. Pasal apa? Kita rasa baik pasal orang kata.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kata kita bagus pun. Kan? Orang hak bagus Allah Ta'ala kata radhiyallahu, sahabat Nabi. Tapi mereka tak merasa diri mereka cukup. Mereka tak merasa diri mereka sebagus. Pasal mereka tu apa? Allah Ta'ala redha, pasal mereka tu redha kepada Allah. Mereka redha kepada Allah, hati mereka tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum. Nak Allah Ta'ala redha, ia kena duduk dengan sahabat yang baik, sahabat Nabi. Kena ikut attabi'u allazina tabauhum bi ihsan. Kena ikut kebaikan. Kalau tak mau ikut kebaikan, maka jadilah orang yang sebaliknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'addallahu lahum jannatin. Allah sediakan bagi mereka ni syurga. Tidak boleh berdiri dengan sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsih. Allah Ta'ala pula berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri ni? Iaitulah tidak memerlukan pertolongan. Makna qiyam, qama, berdiri. Makna tidak perlu pertolongan. Kita kena orang tolong. Ditolong, dibantu, dilahirkan, dibesarkan, dibesarkan. Bila dah besar, lupa mak ayah. Kan? Bila dah besar, maka apa? Derhaka kepada mak ayah. Tu. Dosa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala segerakan. Yang pertama dosa, iaitulah dosa apa? Dosa berzina. Allah segerakan di dunia. Yang kedua adalah dosa memutuskan silaturrahim. Khutbah kita pada hari ini di Jais Selangor, memutuskan silaturrahim. Yang ketiga iaitulah derhaka kepada mak bapak. Derhaka kepada mak bapak ni, bodoh hang ni mak. Ke dia. Kan? Dia kata ayah dia tak cerdik. Tak cerdik pun ayah dia juga. Ayah orang lain. Kan? Kita ni mengaji. Bila mengaji ni, untungnya mengaji ni, kita faham. Kita tahu. Dosa-dosa datang dengan 3 bentuk. Yang pertama, dosa lidah kita. Yang kedua, dosa hati kita. Yang ketiga, dosa perbuatan kita. Tu. Jadi, lidah kita ni, jangan kita duduk cakap lebih kurang. Pasal apa? Pasal bila kita luka, kita menderhaka hati orang, maka pasti ada akibat dia. Wal aqibatu lil mufsidin wal aqibatu lil muttaqin. Semua dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Ini manusia dia kena apa? Jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah. Dan sifatnya tidak sempurna. Manusia ni, makhluk ni, sifat dia tak sempurna. Mana ada sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kerana apa? Kerana yang sempurna tu pasti yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sempurna. Pasal kalau hidup, dialah yang menghidupkan. Siapa yang ciptakan Allah? Siapa yang hidupkan Allah? Tidak ada. Itu yang sempurna. Kita tak sempurna. Apabila kita hidup, kita mati. Nama mati tu kira tak sempurna. Kan? Tak boleh buat apa dah meninggal dunia ni. Kemudian cerdik, asalnya tak cerdik. Kemudian apa lagi sifat manusia? Iaitulah kaya, asalnya miskin. Miskin kita ni, daripada tanah. Miskin, tak ada apa. Kita tak ada pun wang ringgit, tak ada pakaian pun. Tak ada pakaian pun kita ni asalnya. Telanjang bogek. Mana ada orang lahir-lahir terus pakai kot. Pakai kot. Tak ada. Kan? Ada tak? Anak YB, anak raja pun lahir-lahir tidak ada sehelai
benang atas tubuh dia. Dan dia kembali nanti macam tu, dalam keadaan dibangkitkan, tidak ada sehelai sebenang. Bukan sehelai, sebenang pun tak ada. Akan ada dalam keadaan apa? Dia panggil dia panggil aqtarain. Ara ni apa? Iaitulah telanjang. Semua orang macam tu. Yang tinggal hanyalah pakaian amal kita, takwa kita ni. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, malulah manusia, terutama perempuan. Semua macam tu. Dia bukan kira perempuan lah. Laki ke, perempuan ke, semua kosong. Kosong. Sebab tu kita pergi Mekah buat umrah, haji, kita pakai baju kosong. Cap dia apa? Cap jenama dia adalah pakaian putih, kain kapan. Kosong. Itu nak balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Balik kosong tuan-tuan. Walaupun dia dulu toke jekyll. Dia buat baju color macam-macam. Dia balik dia tak boleh buat color. Warna putih kat color dia. Tak pergi. Tu. Dia lupa asal usul dia. Tu manusia. Nanti kita mengaji ni, ingat Allah Ta'ala. Ingat hakikat diri kita ni. Bahawa kita ni tidak sempurna. Bahkan ulama kata, mereka tidak wujud pun pada hakikat dia. Tadi, asalnya tak wujud pun. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura disebut hal ata, adakah ata 'alal insani hinu minad dahri, pada awal-awalnya kamu disebut? Tidak. Orang sebut kita ni bila? Waktu tahun 1987 contoh. Lahir tu orang tak kenal lagi. Masa 1987 jadi YB. Nak. Jadi orang kenal contoh. Kerja mana JPJ boh. Kenal. Pengarah JPJ. Baru kenal. Yang diarah tu tak kenal. Nak lagi. Contoh. Kenal mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Asalnya nutfah saja. Nutfah ni apa? Ayak mani. Ayak mani ni tuan-tuan pijak macam dengan apa? Pijak tak ada apa, mati tuan-tuan. Macam dengan apa? Benih. Ya. Iklan. Justru perbuatan menyibukkan diri. Itu dia. Masuk tajuk. Masuk apa? Sikit lagi. Mukadimah. Perbuatan menyibukkan diri dengan makhluk merupakan sesuatu pergantungan yang waham. Waham ni apa? Iaitulah yang ragu-ragu. Tanpa apa-apa hakikat. Sebagaimana dikatakan oleh pengiring rahimahullahu ta'ala. Pengiring kata apa? Ma hajabaka 'anillah. Kamu tidaklah dihijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kewujudan. Ma hajabaka, tidaklah dihijab kamu daripada Allah, wujudnya maujud ma'ahu, sesuatu yang ada bersamanya. Tetapi sebenarnya walakin hajabaka, kamu dihijab. Hijab ni apa? Kamu di dinding. Hijab ni makna dia ada penghalang. Kamu di dinding, di hijab. Hijab ni dia panggil apa? Dia panggil singkap, langsir, tirai. Hijab lah. Tabir. Di sebalik tabir. Tahu tabir? Sebalik tabir, selok. Kan? Tu dia panggil hijab. Hijab yang dimaksudkan di sini bukanlah hijab yang zahir, tetapi hijab yang batin. Hijab hati tu. Hati ni hijab dah tuan-tuan. Bagi lagu mana pun dia tak say dah nak observe. Dia tak boleh pakai. Dia tak boleh terima. Pasal telah dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summum bukmun umyun.
Sumun, buta, tuli, pekak. Bukan buta sungguh. Buta yang dimaksudkannya adalah buta hati. Tuli tu apa? Tak boleh dengar. Buta tak nampak. Dibutakan, dia tak boleh nampak kebaikan. Tak boleh tengok dah benda baik, tuan. Ya? Dia tak boleh nak nampak kebaikan. Pasal apa? Telah dibutakan oleh Allah Ta'ala. Umyun, sumun, bisu, kemudian buta, tuli, pekak. Bisu ni tak boleh cakap benda baik lah. Dia tak boleh nak cakap benda baik. Pasal benda baik ni Allah Ta'ala pilih. Ya, kita buat benda baik ni bukan sebab kita, tapi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu jangan kita rasa kita baik. Yang baik tu Allah. Kan? Kena rasa kita ni tak baik. Kena rasa kita ni berdosa. Itu baru betul. Itu barulah orang yang kenal Allah Ta'ala. Kemudian pekak daripada dengar. Tak boleh dengar dah, tuan-tuan, kebaikan. Dia tak nampak. Dia ditutup dengan apa? Dengan dunia, dengan nafsu, syahwat, dengan apa lagi? Dengan maksiat. Ini benda-benda yang boleh menghijab hati kita. Asbab dia panggil. Asalnya adalah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menghijab. Allah Ta'ala tak mau, tuan-tuan dia. Lepas tu kan, dia bukan dia tak boleh baca, bukan dia tak boleh pergi masjid. Rumah dia dekat dengan masjid. Tapi Allah tak mau ke dia. Hak tu. Kan? Kita ni bukan kita tak mau dengar kuliah. Allah tak mau kita ni dengar kuliah. Tu ya. Kan? Bukan kita sibuk, Allah yang sibukkan kita. Macam tu. Tu betul kan? Jadi bila Allah tak mau, rugi tak kita? Rugi. Bos tak mau kita masuk. Bos tak nak jumpa muka kita. Kan? Tak lagi. Masuk pejabat tak jumpa bos. Kan? Bos Roger. Bos tanya. Dia ni, bos tak payah tanya, dia tengok kat CCTV. Oh, dia ni masuk. Aku tak mau hari ni. Aku tak mau jumpa dia. Tu. Contoh. Ataupun dia duduk pejabat dia, kita nak jumpa dia tak mau. Boleh tak? Ikut dia. Kan? Itu Allah Ta'ala. Manih tada, siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, fa innama yahtadi. Allah bagi. Yahtadi. Dialah yang memberikan hidayah di nafsi. Maka asal tujuan hidayah tu untuk apa? Untuk diri orang tu. Untuk selamatkan kawan tu. Hidayah ni adalah untuk diri kita. Kebaikan ni untuk kita. Kesesatan juga begitulah untuk kita. Kita buat bukan untuk siapa-siapa. Kerana Allah untuk diri kita. Asalnya kita juga dapat. Begitulah. Psikologinya begitu. Jadi kita faham amal yang kita buat ni adalah untuk nak selamatkan diri kita pada hari akhirat nanti. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kata dia lagi, tetapi hijab tu daripada apa? Sebenarnya dihijab oleh waham, sangkaan kamu. Waham ni apa? Sangka-sangka. Kita nak buang sangka-sangka hati kita ni, tuan-tuan. Nak buang daripada penyakit-penyakit duduk sangka, duduk zan, duduk syok, macam-macam. Nak buang benda tu. Kita nak kena yakin dengan Allah. Kita nak kena yakin, tuan-tuan. Jangan duduk syok, jangan duduk zan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zan. Jauhlah. Ijtanib, ibta'id, jauh kamu daripada benda yang bersifat tidak apa? Tidak pasti. Buat benda yang tak pasti, jangan buat sia-sia. Da' ma yaribuka, tinggal
Faham tak lagi? Buat benda yang pasti. Nak tahu benda tu pasti daripada mana? Allah Ta'ala sebut pasti, ya, betul. Nah, apa yang manusia sebut belum pasti. Tu. Kita hari ni buat benda tak pasti. Tengok handphone, baca berita bukan pasti pun. Benda tu bukan betul. Hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, benda tu pasti lah. Tak mau pula baca. Kan? Benda ni pasti dapat, Allah kata. Nabi sebut. Contohnya, menuntut ilmu kebaikan. Dia tak mau. Pasal apa? Pasal benda itu, macam tadi, Allah yang menghijab dia. Faham lagi? Kan? Tu. Jadi begitulah makna dia. Benda yang pasti ni apa? Benda yang hakikat. Benda yang hakikat ni mesti datang daripada yang hakikat. Hakikat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi, Quran. Kemudian nasihat ulama. Ulama ni datang selepas Nabi. Waris Nabi. Jadi kalau dia ni, ulama ni, dia tak 100% pun, kurang-kurang 90% tu ada betul. 80% ada betul. 70% ada betul. Tu ulama. Walaupun tak 100% orang kata dia ulama ni bukan Nabi, betul. Tapi dia betul, dia banyak daripada salah. Kita salah banyak daripada betul. Kan? Kita betul 3%, salah 97%. Kan? Kencing tak betul, berak tak betul, makan tak betul, fikir tak betul. Tiba-tiba hang kata ulama ni tak betul. Padahal hang nampak tu sikit dia. Hak betul dia banyak lagi. Kita ni hak nampak betul ni. Padahal banyak tak betul. Sebab kita bukan ulama. Kita ulang dalam semak. Faham tak betul? Tu. Kita duduk tu. Benda nak betul macam mana? Mengaji. Nak betul kena mengaji. Sebab tu nama Quran ni Al-Furqan. Yang membezakan yang hak, yang batil. Kamu duk baca Facebook, memang tak betul ya. Kan? Pergi masjid. Kan? Kemudian baju macam-macam corak. Nak betul ni macam mana pakaian, cara hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah. Ikut cara Allah. Tak lagi. Ikut cara Allah macam mana? Cara Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tu. Tu baru betul. Faham lagi? Belum? Tu makna dia. Jadi kita kena ikut apa? Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim ulama. Barulah hilang waham. Nak hilang segala keraguan ni kena banyak mengaji. Kalau tak mengaji ni dia duduk bersangka-sangka. Tabayyan ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, bayana, terang, jelas. Izhar. Dia tak boleh ikhfa. Ngaji tajwid. Ikhfa ni dia sembunyi. Izhar kena jelas. Jelas sebut. Mim mati bertemu dengan kaf. Amka. Imda. Tu jelas. Kalau ikhfa tak jelas, dengung, berdengung bunyi. Hai orang beriman, Allah kata, maka hendaklah kamu jelaskan. Jelaskan daripada mana yang kamu dengar. Kalau tak jelas apa? Tinggalkan. Fatabayyanu. Kena tabayyun dulu. Kita tak, tuan-tuan. Tibai dulu. Kan? Faham lagi? Tibai dulu. Kan? Dia bukan nak tabayyun. Tibayyun. Bubur-bubur sekali silap. Esok hang muflis. Tu lah. Seorang ngaji ni kelebihan dia orang mengaji ni. Tabayyun macam mana cara nak tabayyun ustaz? Yang pertama tabayyun ni kita bertanya. Bertanya fasalu ahla dzikri. Tanya.
Kalau kita tak tahu, tanya. Kemudian yang kedua, berita yang kita dapat tu, baik ke buruk? Kalau baik, apakah kebaikan untuk disampaikan? Kalau buruk, apakah keburukan yang untuk kita nak sampaikan keburukan tu? Tu dia. Ni kita mengaji. Kemudian, kalau tak ada kebaikan, maka setakat dapat maklumat, ni salah, ini betul, cukup. Tu. Faham lagi? Faham tak lagi? Bukan semua benda forward. Jadi, kena 100% kena betul. Kalau boleh, berita tu, kalau kita tak tahu, maka kita serah kepada orang yang tahu. Iman ni dia tak boleh waham. Dia kena yakin, dia tak boleh zan. Dia kena yakin, dia tak boleh syak. Dia kena yakin, dia tak boleh 70. Dia tak boleh 90. Dia tak boleh 25. Dia tak boleh 50. Dia kena 100%. Yakin tu datang daripada hati kita ni. 100% yakin. Tidak ada bolak balik lah. Tidak ada persoalan. Tidak ada waham lagi lah. Kerana kita yakin, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak yakin. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, kita tak yakin. Anak ni dia tak yakin dengan mak ayah dia. Ayah dia hantar pergi sekolah. Dia tanya ayah dia, ni sekolah ke penjara? Ayah dia kata, sekolah. Kan? Ni nampak macam penjara. Tampak budak ni larai gigi. Ni bodoh nama dia. Faham lagi tak belum? Kita nak tahu daripada orang yang tahu, dia bagi tahu. Ni tak betul, ni betul. Kita pula tanya, mana ada? Ni Allah Ta'ala kata. Baca tak? Tak baca. Tu. Dia tak baca, mengaji. Tak mengaji, dengar. Dengar pun tidak, cinta pun tidak. Celaka, Nabi kata. Fatahlik, celaka orang ni. Bila dia tak jadi penyampai yang betul, dia tidak menuntut kepada penyampai yang betul. Dia tak menjadi penuntut kepada penyampai yang betul, dia tidak mendengar daripada penyampai yang betul. Bila dia tak dengar, dia tak cinta langsung kepada penyampaian yang betul, maka celaka. Faham lagi belum? Celaka, rugi lah. Celaka tu makna dia binasa, rugi. Lepas tu buatlah benda tak betul, rugi masa. 40 tahun, 50 tahun hidup dalam bergelumang benda yang tak betul, rugi tuan. Tak jumpa jalan. Patutlah dia masak sebelum ni tak jadi, pasal tak kena resepi. Pasal dia tak jumpa dengan chef yang betul, tak berguru. Tapi bila kamu jumpa berguru, satu sehari lah kamu masak jadi sedap. Pasal apa? Pasal kena guru yang betul. Tu dia. Itulah yang dimaksudkan dengan walakin hajabaka anhu. Makna dia, kamu dihijab dengan kamu sendiri. Yang buruk, yang waham, itu semua daripada kamu. Daripada Allah Ta'ala ni buat elok dah. Orang dah buat bangunan elok dah. Orang dah buat silibus elok dah. Orang masuk keluar, masuk graduate keluar, jaya dah tuan. Kita masuk gagal. Kita nak salahkan bangunan ke, nak salahkan silibus ke, nak salahkan kita. Nak salahkan sekolah ke, nak salahkan kita. Salahkan kita lah. Pasal orang lain telah berjaya dah, radiyallah, resepi yang sama, ikut Nabi, patutlah berjaya. Dia nak berjaya, jangan ikut labu-labi. Kena ikut apa? Nabi. Cara pakai, cara cakap, cara duduk. Baru kita berjaya. Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dah. Ikut lah. Kamu tak ikut, tak saya ikut. Ikut 3%. Tolak lagi 70%. Tak jadi. Kena ikut 100%.
Tu yakin lah. Baik, hilanglah hilanglah waham, hilanglah zan, hilanglah syak. Bila kita ni yakin, al-yakin yazulu syak. Yakin ni menghilangkan syak. Bila ada syak, maka la yazul, tidak akan hilang. Tidak akan hilang syak bila ada waham. Tidak akan ada yakin 100 bila ada waham. Bila ada sikit benda yang ragu-ragu, maka dia tak yakin. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab, Quran tu, kitab tu adalah yakin 100% kepada Allah. Dengan Quran lah. Betul hari ni tuan-tuan orang tak yakin pasal orang tak baca Quran. Kan? Baca Quran ni dia pelik tuan-tuan. Jadi pelik pasal orang baca Quran. Dia akan jadi satu masa, Nabi kata akhir zaman ni, itu orang akan Quran ni sebagai tulisan, resam. La yabqal Quranu illa rasmu, resam saja. Dia buat bagi cantik kha, dia jual, tampai. Baca tak pun. Kan? Ayat 1000 dinar, baca pun tak kena. Wa man yuttaqillah apa? Yattaqillah. Kan? Pasal apa? Pasal lebih kepada perhiasan. Lebih kepada persembahan. Tidak ada praktis dia. Betul? Kan? Kita baca Quran ke, kita baca Facebook hari ni. Banyak orang yang baca Facebook. Kan? Perkerat baca Quran. Baca Quran pun hak sama kulhu kuliah. Mudah hak sama tak lagi. Tu Islam, bila jadi macam tu, Islam ni pada nama saja. Wala yabqal islamu illa isim. Nama Muhammad bagus ikut nama Nabi. Firdaus nama syurga. Keluar rumah pakai boxer. Keluar rumah pakai apa? Pakai boxer. Ngaji mana ni? Ustaz, saya mengaji diploma Quran Sunnah. Wow. Dia hanya pada sijil lah. Agama dia sijil lah. Nabi dulu ada sijil tak agama? Sahabat ada tak sijil SRMRA? Tak ada. Tapi syurga. Pasal dia tak perlu sijil, dia tak perlu dunia, dia perlu akhirat. Buat kerana Allah. Yakin dong. Itu yakin. Kemudian ibadat khusyuk, yakin kalimah la ilaha illallah. Badu majlis ilmu, tajdid hati, niat. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa lagi? Ikram, memuliakan orang Islam. Ikramul muslimin. Memuliakan orang Islam. Memuliakan. Apa makna memuliakan? Mulia, menyantuni. Kita ni tuan-tuan, bukan nak orang Islam, orang yang bawa Islam, ulama pun tuan-tuan. Kan? Orang yang bawa Quran, kita tak mulia pun. Kan? Dengar kuliah pun unjuk kaki. Macam tengok movie Spiderman. Kan? Unjuk kaki kangkang pula tu, lepas tu tekan handphone. Kan? Tu kata kita, mulia kan macam tu? Kamu sendiri yang telah menghinakan agama kamu. Kan? Bila orang pijak Quran, orang bakat Quran, kita marah. Kita tak muliakan agama, siapa nak marah kat kita? Pasal kita buat tu. Kan tak gini? Bubuh tuan-tuan, sedap bubuh orang. Bagi terasa. Kita marah ni baru-baru ni dia bakat Quran. Kita marah orang bakat Quran, tapi kita pun tak baca Quran pun. Kan? Tak? Kita duk baca apa? Duk tengok TikTok. Duk tengok Instagram, duk tengok apa artis. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita pun 2 kali 5 kali 2 sama dia. Balik-balik muhasabah diri. Kena 100% Islam kita ni kena praktis.
Jangan cakap saja. Jangan dalam sembahyang saja. Kena luar sembahyang pun kena juga. Solat, khusyuk dan khudu'. Khudu' ni kat mana? Luar. Tuan-tuan, ujian ni dalam sembahyang, dalam ibadat, luar ibadat. Kerana luar sembahyang juga adalah ibadat. Itulah yang nak uji kita tu. Mafhum hikmah, kefahaman dia. Tawahum, waham dia apa? Sangkaan yang silap. Bila sangka, nama pun sangka. Baling batu lah. Betul tak betul tak tahu. Kan? Baling, masuk, tak masuk, tak masuk. Dia macam apa? Judi. Lepas tu tak boleh judi. Dia ada apa? Kebarangkalian. Dia tak boleh barangkali. Dia kena qata'i, kena betul. Kan? Ada tak barang? Ada. Betul tak? Betul. Barulah boleh. Ni kamu jual barang yang uncertain, tak jelas. Nah, jual dalam talian, tak ada barang pun, gharar nama dia. Tu dalam muamalat. Dalam muamalat ni dia duduk dalam syariat. Itu dalam syariat pun tak boleh perintah. Apatah lagi dalam hakikat, dalam mentauhidkan Allah, lagi dia tak boleh waham. Kena 100% yakin. Beriman, rukun iman ni kena percaya. Percaya ni apa? Bulat-bulat serah. Kan? Lagi kita tak percaya, kita duk rasa kita, lagi tu kita belum 100% mukmin yang sejati. Dia tak boleh jadi mukmin yang sejati pasal dia tak yakin dengan qada qadar Allah Ta'ala. Ini kena yakin lah tuan-tuan. Yakin. Sangkaan-sangkaan tentang wujudnya sesuatu selain daripada Allah adalah hijab yang hakiki. Ada selain Allah. Iaitulah selain daripada Allah ada yang memberikan kepada kita. Itu juga silap. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah adalah dosa yang besar. Dosa yang besar, mujrim. Inna syirka la zulmun azim. Azim ni besar. Kezaliman yang besar adalah syirik kepada Allah. Kami tak sembah berhala pun. Akhir zaman ni kami sembah Allah. Kamu sembah Allah, tetapi perkataan kamu tidak menyembah Allah. Apa ramai hari ni orang yang kata-kata dia syirik. Kan? Kalau tak ada doktor tu, aku rasa aku mati lah. Cara tak langsung tu, dia panggil syirik khafi. Syirik qawli. Syirik taqlidi. Syirik apa? Ikut. Sebut. Ikutan. Apa lagi? Idola. Ni ayat-ayat yang syirik juga. Idola. Apa ramai orang guna? Enta idola anak Syekh. Bodoh gitu lah. Ngaji tapi bodoh. Faham tak lagi? Kena sebutir padam muka. Siapa suruh ngaji kena. Pasal apa? Idol tu apa? Ngaji lah. Idol tu patung. Patung boleh tak tuan patung? Patung ni ada boleh, ada tak boleh. Boleh bagi budak-budak yang memang suka zaman dia main patung. Tapi kita, bukan zaman kita main patung. Umur 70 main patung ni apa dah? Nak lagi? Duk main susun patung, tuan-tuan. Kawan saya ada bawa balik patung daripada Mesir. Dia duduk belajar sekali Jordan. Bawa balik, tuan-tuan, bini dia histeria. Orang bagi tahu dah benda-benda hak patung-patung ni, kan? Benda-benda patung-patung ni dia ada apa? Ada syirik, ada khurafat. Pasal tu Islam datang ni dia nak buang segala sembahan-sembahan. Kita tak agak patung kat rumah. Patung apa? TV tu. Duduk cangok, duduk beradab dia. Lebih pada beradab Allah ni. Tiap patung. Kan? Tiap. Kau salah. Main nak tengok rumah ada tak TV? Seretet tuan-tuan. TV bapak besar. Quran kecil lah. Kan? Beli TV kat 7,000. Beli Quran RM7. Mahal ya Ustaz RM7 Quran. Tak lagi. Kita letak agama ni rendah sangat. Lepas tu kita rendah. Tak lagi. Tu dia, tuan-tuan.
Malam ni kena tajuk ni sempoi. Hijab. Maksudnya hijab. Semayang tak khusyuk. Dia buat kerana orang. Dia tak boleh tuan-tuan. Dia buat ni dia rasa tak sedap. Pasal apa? Sebab tak ada kamera. Ngaji tak apalah pasal nak abang. Tapi hari ni pelik-pelik tuan-tuan. Masak nak tunjuk ke orang. Masak untuk laki tunjuk dekat dunia. Perbala. Kan? Ibadat ni semayang. Allahu Akbar. Tengok kamera. Rekod. Bodoh. Wa athirru qawlakum awijharu bih. Kamu tunjuk, kamu tak tunjuk. Allah kata apa? Innahu alimun bizatis sudur. Surah apa tu? Nak baca malam-malam tu? Surah As-Sajdah. Al-Mulk. Innahu alimun bizatis sudur. Aku tahu apa yang dalam hati dia. Dia kalau Allah tahu, cukup lah. Wa kafa billahi syahida. Wakila, cukup. Awak kan rasa tak cukup ni. Pasal hang buat bukan kerana Allah. Tu lah. Tuan-tuan. Tu lah. Zaman lah ni memang zaman fitnah betul tuan-tuan. Tunggu Dajjal nak keluar lah tuan-tuan. Hak mata satu ni memang memenatkan kita. Mata satu ni handphone. Satu pak. Walaupun banyak mata tapi satu lah. Dia ambil gambar. Dia ambil rekod. Dia ambil video. Kita pun jadi apa? Jadi orang puji. Bila bubuh orang puji lah. Bubuh upload orang puji lah. Dia tunjuk untuk apa? Dia tak mau dikeji. Mana ada orang nak dikeji? Semua nak dipuji. Sedangkan pujian itu menyebabkan kebinasaan kepada kamu. Biar orang tak kenal kita. Biar orang tak puji kita. Pasal Allah lebih mengenali kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah seronoknya mengenal Allah. Ma'rifatullah. Al-arifin billah. Ketenangan ni datang apabila kita bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Takhalli wa tahalli wa tajalli. Jalla. Bersama dengan Allah. Dia Jalla. Jalil. Apa Jalil? Apa? Agung. Merasa bertuah. Tapi bila kita duduk dengan makhluk, ada saja benda yang tak kena. Ada benda sahaja yang tak puas. Kerana nafsu ni tak pernah puas. Tak kena. Hak ni tak kena. Kan? Masam pun tak boleh. Pedah pun sangat tak boleh. Manis pun tak boleh. Macam-macam. Tak lagi masam-masam sangat. Manis-manis sangat. Kan? Sederhana pun tak boleh. Katalah. Ni nampak macam dia kata. Panas sangat lah. Panas pun tak boleh. Panas. Hujan. Baguslah. Hujan lah. Tak boleh lah. Nampak macam biasa je. Nak apa? Tu masalah ni. Manusia. Jadi kita buang manusia. Buang manusia ni bukan nak bunuh orang. Tak. Maknanya kita jangan. Kita apa? Kita jangan ambil kisah. Dia kata. Jadi kita jangan ambil berat sangat pasal makhluk ni. Sebenarnya semua yang selain daripada Allah ni tak wujud pun. Ni semua ujian saja. Ujian tuan-tuan. Semua ni ujian Allah datangkan. Sebenarnya sebab tu orang tasawuf ni, Rabbani ni, orang yang arifin ni, maka melihat tu dengan melihat Allah. Itu makna dia. Ujian tu datang daripada Allah. Sedih Allah bagi, sakit Allah bagi, nikmat Allah bagi, semua Allah bagi. Jadi Allah bagi, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Tapi Allah Ta'ala bagi yang baik. Yang tak baik tu sebenarnya pilihan kita. Yang tak baik kita dengan serah ke Allah. Yang tak baik itu kena muhasabah, tapi dengan izin Allah. Tapi kita kena muhasabah diri kita. Ada setengah orang dia hidup dalam ketidakbaikan kerana dia menyandarkan ketidakbaikan itu dengan Allah. Tidak. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Daripada diri kamu. Wa arsalnaka linasi rasulah. Allah kata aku hantar mai dah Nabi ni sebagai rasul. Sebagai apa? Arsalnaka linnas, kepada manusia. Rasul, utusan. Bagi tahu dah semua. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah, aku ni jadi saksi, kata Allah. Tu.
Nah tu. Baik. Oleh itu hamba wajiblah bergantung dan menyibukkan diri dengan Allah Tuhannya semata-mata, Allah Ta'ala, bukan dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Baca banyak tuan-tuan kitab tasawuf ni, banyak kita mengaji supaya kita kenal Allah Ta'ala. Dia kita nak lebih lagi tuan-tuan, kita kena mengaji ni, dia kena ada niat nak sampai. Walaupun tak jadi hak duduk penyampai di media-media kuliah pun menyampai kepada ahli keluarga. Sebab tugas penyampaian ni bukan tugas Nabi saja. Semua kita ni kena bawa tugasan Nabi ni, tas ni, kena menyampai. Bila kamu sampai, barulah kamu mendalami, kamu merasai bagaimana jerih pengorbanan yang disampaikan oleh Nabi kamu kepada umat dia. Barulah kita rasa apa? Kita rasa bahawa apa? Bahawa inilah jalan yang bukan mudah. Nak dapat hidayah ni bukan mudah. Susah tuan-tuan. Susah. Kita dah susah dah. Kita anak-anak kita ni faham erti kesusahan. Nanti dia ambil kunci motor, kita larang dia, jangan naik motor malam-malam. Pasal nanti apa, kamu pergi tempat-tempat nanti rosak kat diri kamu apa. Kita larang dia pasal apa? Kita tahu dah, kita dulu pun kena macam tu. Tak lagi kan? Katok dia tampak si budak-budak ni tampak report polis langsung. Ayah kena penjara 6 bulan. Pasal apa? Pasal tampak anak ni naik motor merempit. Kena tangkap. Bukan anak kena, bapa kena tangkap 6 bulan. Allahu Akbar. Ni macam-macam tuan-tuan. Inilah apa dia panggil keadaan zaman yang penuh dengan apa? Ujian daripada Allah Ta'ala. Allah nak uji kita. Baik. Allahu a'lam. Jadi setakat itu dulu tajuk pada malam ini, hijab daripada Allah Ta'ala. Kita ni dihijab oleh Allah Ta'ala. Yang hijabkan kita ni sebenarnya Allah lah. Bukannya kita tak ada pun mudarat manfaat yang datang daripada diri kita, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, kita mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan kuliah dengar ayat-ayat Quran. InsyaAllah pada hari akhirat nanti, semua ni akan menjadi bekalan kita, menjadi teman kita di dalam alam barzakh nanti ni, insyaAllah.